Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hazril bin Hadari. Saya bersama dengan 3 orang rakan saya yang lain akan melakukan pembincangan tentang adab perkahwinan kaum Cina. First sekali, proses merisik. Untuk pengetahuan anda, tujuan merisik adalah untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati kerana masyarakat Cina ini mengambil berat tentang nama, keturunan, pribadi, watak dan tingkah laku wanita terbabit. Oleh itu, cara merisik terpulang kepada ibu bapa pihak lelaki sama ada mereka mahu bertanya kepada kenalan ataupun rakan taulan yang mengenali keluarga wanita tersebut. Selain itu, mereka lebih gemar mengadakan perbincangan seperti ini di restoran bersama saudara mara, kerana ini akan mengeratkan silaturahim mereka bersama dengan ahli keluarga kedua-dua belah pihak. Adab seterusnya, meminang. Upacara meminang hanya akan dijalankan setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing. Seorang wakil akan dipilih untuk mengunjung rumah si gadis untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu bakal pengganti perempuan pula akan berbincang dengan wakil itu tentang jumlah mas kahwin, peruntukan meja dan jamuan makan dan memilih hari yang paling sesuai untuk mengesahkan perkahwinan. Seterusnya, upacara pertunangan. Hari pertunangan adalah berdasarkan kalender Cina kerana hari yang dipilih perlu bersesuaian dengan zodiak pasangan berkenaan. Berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tong Su, khidmat tukang pilih akan digunakan untuk menetapkan tarikh pertunangan pasangan itu. Masyarakat Cina percaya bahawa sekiranya upacara itu dilakukan pada waktu yang tidak sesuai, pasangan terbabit akan ditimpa bercanda dan perkahwinan mereka tidak akan bertahan lama. Bakal pengantin lelaki akan berkunjung ke rumah pilihan hatinya untuk menunaikan permintaan bakal isterinya. Upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan. Seterusnya, majlis perkahwinan. Hari perkahwinan akan berlangsung ikut tempoh yang disetujui oleh kedua-dua pihak. Walaupun begitu, sekiranya terdapat kematian dalam kalangan ahli keluarga bakal pengantin sebelum hari perkahwinan, perkahwinan itu mesti ditangguhkan pada tahun berikutnya ataupun selama 100 hari. Masyarakat Cina pada masa dahulu akan memakai pakaian pengantin yang dibuat daripada kain sutra dan disulam benang emas pada hari perkahwinan mereka. Pakaian itu pula akan dihias dengan pelbagai aksesori. Untuk baju pengantin pula, warna pakaian itu digalakkan untuk berwarna putih, merah atau kuning. Walau bagaimanapun, pengantin dilarang sama sekali untuk memakai baju hitam, biru dan kelabu kerana warna-warna tersebut dipercayai melambangkan kematian dan kesedihan. Sekian daripada kami tentang adab perkahwinan bangsa Cina daripada saya Muhammad Amir Hazril. Saya Aisyah. Saya Akmal. Saya Muhammad Faiz. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul dan bersama kawan-kawan saya ingin berceritakan tentang adab perkahwinan orang India. Yang pertama, masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang memiliki ciri-ciri kebudayaan yang tersendiri serta masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Oleh kerana masyarakat India terdiri daripada pelbagai suku kaum, justru itu maklumat berikut hanya memaparkan adat resam masyarakat India secara umum. Sebelum berlakunya perkahwinan, beberapa aspek akan diberi perhatian seperti faktor ekonomi. Selain dari faktor-faktor lain seperti status ekonomi dan status sosial, merangkumi aspek pekerjaan, etika dan moral, rupa paras dan latar belakang keluarga yang juga turut diambil kira. yang kedua iaitu kena ahli keluarga menciptakan hasrat untuk menisik seseorang gadis tersebut. Adab menisik dilakukan, maka pengantin lelaki akan menghubungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri bakal isterinya. Ketika itu bagi pihak lelaki, perlu datang dalam jumlah ganjil tidak kira pilihan tersebut ramai atau tidak. Pihak perempuan akan menerima hantaran tersebut sekiranya bersetuju tidak dan adat tersebut dikenali sebagai percaya atau ikat janji dalam bahasa Melayu. Setelah berlakunya adat niscaya, maka hari pertunangan akan berlangsung mengikut hari dan tarikh yang sesuai. Boleh tersambil setelah berlakunya pertunangan baru tak akan diadakan. Jika setelah berlakunya adat niscaya, maka hari yang pertunangan berlangsung akan ditetapkan oleh Tok Sami di Kuwait. Setelah berlakunya adat
akad akan disebutkan pada saudara mara dan rakan-rakan. 3 hari sebelum perkahwinan, pengantin lelaki tidak dibenarkan keluar. Upacara perkahwinan berlaku oleh suami akan menabur 9 jenis biji ring. Setelah selesai acara menyaruh cincin, pengantin lelaki akan mengalun tahli yang dibuat oleh benang dan kunyit akan dikalungkan oleh pengantin perempuan sehingga aras dada. Setelah selesainya majlis perkahwinan, pengantin perempuan dikenal pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami mereka selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Kemudian pengantin lelaki pula akan pergi ke rumah pengantin perempuan untuk menetap selama 3 hari. Pada masa itu, ibu bapa mentua akan mengadakan jamuan untuk pasangan tersebut. Setelah 3 hari, pasangan pengantin tersebut akan pulang ke rumah pengantin lelaki untuk memulakan kehidupan mereka sebagai suami dan isteri. Sekian daripada kami. Saya Jennifer Dwi. Saya Muhammad Mirul. Dan saya Walid Effendi. Assalamualaikum. Kami akan memberitahu tentang adat perkahwinan Melayu. Adat perkahwinan Melayu merupakan adat resah yang menjadi tunjang bermulanya kehidupan sesebuah keluarga. Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh dengan adat resah perkahwinan. Bagi masyarakat Melayu, adat perkahwinan Melayu sangat dititikberatkan. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan itu akan dilaksanakan secara meriah dan penuh adat istiadat. Setiap perlakuan mereka akan dipengaruhi dengan adatnya yang tersendiri. Terutama dengan majlis perkahwinan, malah adat dikatakan akan memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran sesebuah majlis perkahwinan. Lazimnya istiadat ini disusun begitu teratur mengikut langkah yang telah dirancang. Adat merisik. Adat merisik merupakan peringkat pertama dalam hubungan perkahwinan. Adat ini juga dipanggil meninjau atau menengok. Ianya terlibat pertemuan antara wakil keluarga lelaki dan wakil keluarga perempuan. Pertemuan tersebut dianggap penting untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Selain dari adat ini bertujuan untuk mendapat restu dan mengenali keluarga bakal tunang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang besar untuk berkahwin. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahawa gadis yang dihajati oleh seseorang lelaki itu masih belum punya. Pada kebiasaannya, satu rundingan yang akan diadakan di antara kedua belah pihak, di mana pihak lelaki akan memberikan sebentuk cincin tanda berupa cincin belah rotan. Sekiranya ada persetujuan dari pihak gadis, maka satu tarikh peminangan akan ditetapkan. Adat meminang. Wakil dari pihak lelaki yang biasanya terdiri dari kalangan orang tua akan diutuskan oleh ibu bapa lelaki untuk mewakili mereka meminang anak gadis yang telah dipilih. Biasanya ibu bapa kepada anak gadis tersebut tidak akan memberi jawapan yang utama kepada pihak yang datang meminang kerana mengikut adat. Mereka sepatutnya diberi tempoh untuk memberi jawapan sekiranya pinangan diterima. Pada pertemuan berikut, mereka akan berbincang tentang segala syarat berkaitan mas kahwin dan gelaran perbelanjaan majlis perkahwinan. Perbincangan tadi yang sesuai juga akan ditentukan untuk melangsungkan perkahwinan. Pada ketika itu, seandainya perkahwinan itu agak lambat dijalankan, pihak lelaki biasanya akan meminta tanda terlebih dahulu kepada pihak perempuan. Dari segi konsepnya, menghantar tanda adalah diaktifkan sebagai putus cakap. Ini membawa maksud pinangan dari pihak lelaki sudah pun diterima oleh pihak perempuan. Adat bertunang. Sebaik saja peminangan pihak lelaki diterima, maka urusan majlis pertunangan pula diadakan. Pihak lelaki akan diwakili oleh saudara mara terdekat. Sempena majlis pertunangan, satu kenduri diadakan di rumah pihak perempuan. Antara yang terdiri daripada dapur serai atau serai junjung sebagai bingkisan utama berupa sebentuk cincin beserta barang lain seperti bunga rampai, kuih-muih, buah-buahan, pakaian dan lain-lain yang berubah cantik untuk diberi kepada pihak perempuan. Pada kebiasaannya, bilangan hantaran juga akan dihantar dalam bilangan yang ganjil seperti 5, 7, 9, 11 dan 13 kerana bilangan genap dikatakan akan membawa reputasi yang tidak baik. Sementara hantaran dari pihak perempuan pula akan melebihi hantaran daripada pihak lelaki sekiranya
pihak perempuan mempunyai kakak yang masih belum berumur tangga. Maka pihak lelaki juga harus memberikan semangat berupa hantaran yang akan ditetapkan oleh keluarga perempuan kerana dianggap pemenangan tersebut sudah melangkah mundur. Akad nikah merupakan upacara kemuncak dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Ia bukan suatu adat tetapi lebih kepada tuntutan ajaran agama. Istiadat ini dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang menganjau, mas kahwin dan gerangan lain seperti mana yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Semasa upacara akad nikah, bapa pengantin perempuan perlu menjadi wali untuk menikahkan anaknya. Walau bagaimanapun, dia juga boleh mewalikannya kepada Tok Kadi atau Imam. Kebiasaannya, majlis akad nikah akan dijalankan di rumah pengantin perempuan sehari sebelum majlis perkahwinan diadakan. Walau bagaimanapun, akad nikah boleh dilakukan di masjid, di pejabat kadi ataupun di rumah pengantin perempuan dan dijalankan oleh Tok Kadi atau Imam. Pada hari berkenaan, pengantin lelaki akan mengenakan baju Melayu berwarna cerah dan majlis diadakan menyerupai majlis pertunangan. Sebelum upacara dijalankan, wang belanja mas perkahwinan dan lain-lain hantaran akan diperiksa oleh Tuan Kadi beserta 2 orang saksi bagi pihak perempuan. Seterusnya, pengantin lelaki akan duduk di atas bidang tikar di tengah-tengah masjid. Tok Imam atau Tok Kadi akan menemui pengantin perempuan di dalam bilik untuk bertanyakan persetujuan akan pernikahan tersebut. Seterusnya, Tok Kadi juga akan membacakan khutbah nikah dan menerangkan secara umum akan tanggungjawab suami isteri dan lain-lain hal berkaitan rumah tangga dari sudut agama. Lafaz nikah berbunyi, aku nikahkan kau, nama pengantin perempuan dengan mas kahwin sebanyak mengikuti nikah tunai dan disambut oleh pengantin lelaki dengan lafaz berbunyi, aku terima nikahnya sama seperti yang dilafaz oleh Tok Kadi. Saksi akan mengesahkan sama ada lafaz tersebut jelas dengannya atau tidak. Sekiranya tidak jelas, pengantin lelaki tersebut akan mengulanginya sehingga saksi tersebut berpuas hati. Upacara membatalkan air sembahyang pula dilakukan sebaik sahaja selesai adat akad nikah. Isteri suami akan menyarukan cincin atau memakaikan rantai kepada isterinya sebagai satu simbol bahawa pasangan tersebut telah sah diijab kabulkan. Pasal terakhir dalam adat resam perkahwinan masyarakat Melayu adalah upacara persandingan. Ketika ini pasangan pengantin akan didandan dan dihias berapi oleh mak alam. Upacara menyambut menantu oleh kedua pihak akan disambut dengan meriah, bila mana pengantin diarak dengan pasukan kumpang dan pancak silat. Di sesetengah tempat, pengantin lelaki terpaksa melalui beberapa halangan di hadapan tangga, di muka pintu atau di atas pelamik untuk mendapatkan pengantin perempuan. Oleh itu, wakil pengantin lelaki perlu membayar tebus pintu atau tebus pelamik. Pengantin akan bersanding di atas pelamin yang dihias indah dan antara yang terdapat di atas pelamin ialah bunga pahal. Di atas pelamin ialah bunga pahal. Para jemputan terutama dari wakil kedua mempelai akan dipersilah untuk melebur tawar pasangan pengantin di atas pelamin. Diseru tidak hairanlah setiap majlis